السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala kesalahan, kesilapan dan dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-53 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Yang bermaksud, dan demikianlah kami uji sebahagian daripada mereka, yakni yang kaya raya, dengan sebahagian yang lain, yakni yang fakir miskin. Lalu orang-orang yang kaya itu berkata kepada orang-orang fakir miskin yang beriman, inikah orang-orangnya yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kami? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita tentang suatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu fitnah. Fitnah dimaksudkan di sini ialah ujian dan juga cubaan, al-ibtila wal ikhtibar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kami menjadikan sesetengah dalam kalangan manusia itu menjadi ujian terhadap sesetengah yang lain, yang mana ia akan akhirnya membawa kepada keadaan di mana orang yang gagah yang sebenarnya sedang diuji itu akan berkata tentang orang-orang yang lemah. Orang yang kaya akan berkata atau mengata kepada orang yang miskin. Apa kata mereka? Apakah mereka itu? Itu orang yang miskin, yang hina, yang lemah itu telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Telah dikhususkan, telah diberikan keistimewaan oleh Allah dengan keimanan dalam kalangan kita. Bermaksud golongan yang kaya itu merasa pelik dan mempersoalkan mengapa golongan yang miskin itu, yang lemah, yang dhaif itu diberikan keistimewaan oleh Allah dengan dikurniakan iman kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyanggah dakwaan mereka atau sangkaan mereka dengan firman-Nya, Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui siapakah dia golongan yang bersyukur kepadanya? Berdasarkan kata-kata mereka atau percakapan mereka, berdasarkan perbuatan mereka, berdasarkan isi hati mereka, lalu Allah memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada mereka ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya dengan izinnya dan memberi petunjuk kepada mereka, membawa mereka kepada jalan yang lurus. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada permulaan ayat ini Allah menyatakan wa kadzalik, dan seperti itulah atau seumpama itulah, iaitu merujuk kepada ujian-ujian yang telah terlebih dahulu Allah tentukan, yang difahami daripada konteks ayat-ayat ini, iaitu umat-umat yang terdahulu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan, bahkan menguji setengah umat ini di antara satu sama lain. Dan di antara bentuk ujian dan fitnah
Yang dimaksudkan itu ialah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji orang yang kaya dengan adanya orang yang miskin. Allah menguji juga orang yang miskin dengan adanya orang yang kaya. Maka setiap orang atau setiap kaum, setiap umat itu diuji dengan lawannya. Diuji dengan orang yang bertentangan sifat keadaan dengannya. Maka dalam konteks ayat ini bagaimana ibtila dan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada golongan yang kaya, golongan yang berpengaruh, golongan yang mulia dalam kalangan masyarakat, iaitu ujian Allah kepada mereka dalam bentuk hasad, dalam bentuk dengki, rasa dengki mereka terhadap para sahabat yang fakir miskin yang telah mendahului mereka memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kerana mereka melihat sahabat-sahabat itu golongan yang lemah, golongan yang tidak ada apa-apa dalam kalangan masyarakat, golongan yang miskin, maka golongan yang kaya ini merasa keberatan untuk memeluk Islam. Disebabkan hal itu, maka ia sebenarnya menjadi fitnah, menjadi ujian kepada mereka. Sementara fitnah dan ujian terhadap orang-orang yang fakir miskin apabila mereka melihat orang-orang kaya dilimpahkan rezeki yang begitu luas, dilimpahkan kemewahan dalam kehidupan mereka, maka itu juga adalah suatu fitnah, suatu ujian buat si miskin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala pada frasa liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina, Allah merakamkan kata-kata orang yang kaya, orang yang berpangkat dalam kalangan Quraisy itu, yang mengatakan bahawa adakah mereka yang miskin itu yang dikurniakan Allah dengan iman dalam kalangan kita. Maka huruf lam pada liyaqulu itu dipanggil sebagai lamut ta'lil, iaitu menyatakan tentang sebab dan alasan, yang mana kata-kata ini, kata-kata golongan kaya yang melambangkan hasad mereka terhadap golongan miskin yang telah mendahului mereka dalam beriman. Kata-kata inilah yang menjadi punca dan faktor Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka, menjadikan ia suatu fitnah kepada mereka ini. Dan kemudiannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin, tidakkah Allah itu lebih mengetahui akan golongan yang bersyukur? Dan ini merupakan suatu penegasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa Allah lebih mengetahui segala-galanya. Mengetahui yang kecil, yang besar, yang halus, yang kasar, semuanya diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh kita faham daripada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya bagaimana Allah menentukan bahawa kemuliaan yang sebenar itu bukanlah disebabkan oleh kekayaan, juga bukan oleh kehebatan dan kemegahan, dan bukan juga dengan kekuatan di dunia ini. Akan tetapi kelebihan dan kemuliaan yang sebenar ialah diperolehi dengan banyaknya kadar kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas apa yang Allah kurniakan sebagai nikmat kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah yang mengetahui segala-galanya, dan pasti Allah lebih mengetahui siapakah dalam kalangan manusia yang lebih berhak untuk dimuliakan, yang lebih layak untuk diberikan kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengira kayanya ataupun miskinnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-54 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat keterangan kami itu datang kepadamu dengan tujuan hendak bertaubat daripada dosa-dosa mereka, maka katakanlah mudah-mudahan kamu beroleh selamat
Tuhan kamu telah menetapkan bagi dirinya untuk memberikan rahmat yang melimpah-limpah, bahawasanya sesiapa di antara kamu yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilannya, kemudian ia bertaubat sesudah itu dan berusaha memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa apabila datang ke majlismu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami, kata Allah, dan beriktikad tentang kebenarannya, maka katakanlah kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghormatanlah ke atasmu. Salamun alaikum, kesejahteraan dan penghormatanlah ke atasmu. Daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala pencipta kamu. Dan berita dan kegembiraanlah serta berita gembiralah buat kamu, iaitu dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridaan Allah Subhanahu wa taala selagi kamu mengikut dan menjejaki hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan selagi kamu menjaga dan memelihara segala perintah kefarduan Allah Subhanahu wa taala terhadap kamu. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sendiri mewajibkan ke atas dirinya melimpahkan rahmat kepada hamba-hambanya sebagai suatu kelebihan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula satu asas daripada asas-asas agama berupa ketetapan Allah mengenai rahmat atau ar-rahmah al-maktubah yang telah diwajibkan Allah ke atas dirinya. Annahu man 'amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Iaitu barang siapa dalam kalangan kamu wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, melakukan perkara yang tidak baik, melakukan perkara yang akibatnya membawa kepada keburukan disebabkan kejahilan yang mendorongnya untuk melakukan keburukan tersebut, seumpama kemarahan yang melampau dan sebagainya. Namun kemudiannya ia bertaubat daripada kejahilan itu dan memperbaiki kesalahannya dengan keadaan menyesal di atas apa yang telah ia lakukan, dengan memulangkan hak orang-orang yang dizalimi jika ada pada kejahatan itu atau pada keburukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahawa Allah itu annahu ghafurur rahim, bahawa Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani buat orang yang bertaubat dengan taubat yang sebenar ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah rahmat, inilah rahmah yang sepatutnya kita sebagai pendosa sentiasa mencari dan mengejar, kerana Allah tidak pernah jemu untuk mengampunkan kita, untuk melimpahkan rahmat dalam bentuk keampunan kepada kita apabila kita kembali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.